أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan engkau tidak meminta sebarang balasan kepada mereka terhadap seruanmu ini, kerana seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka saksikan, namun mereka berpaling darinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Adakah mereka berasa selamat daripada didatangi azab Allah yang menyelubungi mereka atau datangnya kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak sedar? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan yang musyrik. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan orang lelaki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka mengembara di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kendaki, dan siksaan kami tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang berakal. Al-Quran bukanlah cerita yang direka-reka, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Ad'u da'a du'a, itu boleh itu seperti an-nida, seruan. Kalau nida boleh hanya dengan mengucap ya atau ayya tanpa harus menyebut nama, sedangkan du'ar hampir tidak dapat diucapkan kecuali disertai dengan nama, seperti ya fulan. Namun kadang-kadang kedua-duanya berganti posisi dalam penggunaannya, sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 171. Adapun penisbatan ajaran, asalnya dakwah adalah menyeru manusia kepada satu situasi seperti pertemuan atau perkumpulan. Iddia adalah mengakui sesuatu sebagai miliknya. Allah SWT memerintahkan kepada segenap rasulnya untuk mengkhabarkan kepada umat manusia bahawa inilah jalan agama yang lurus, menyeru kepada kesaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah SWT yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dengan jalan itu para rasul mengajak manusia beribadah kepada Allah berdasarkan bukti, dalil dan keyakinan. Firman-Nya, Maha Suci Allah, Allah Maha Bersih, Maha Agung, Maha Besar dan Maha Suci daripada memiliki sekutu, bandingan, pesaing, anak, bapa, isteri, pembantu atau penasihat. Dia Maha Suci, Maha Bersih dan Maha Tinggi daripada semua tersebut dengan setinggi-tingginya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Surah Al-Isra 17:44. Daripada Muaz radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan, baginda bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi sesuatu kaum daripada ahli kitab, maka ajaklah mereka dengan persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahawa aku adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan ringkas, hadis ini memberi keterangan selayaknya imam mengutus beberapa duta kepada manusia untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, dan ini termasuk kewajipan besar yang harus dipikulnya. Perkara pertama yang diserukan kepada manusia adalah urusan iman dan tauhid, kerana hal ini merupakan tiang agama. Daripada Abu Sa'id bin Abu Fadalah Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi SAW berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir pada hari yang tiada keraguan padanya, yakni hari kiamat, maka akan ada yang berseru, sesiapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam suatu amalan yang seharusnya dikerjakan untuknya, maka hendaklah dia meminta pahalanya kepada selain daripada Allah, kerana Allah tidak memerlukan segala sekutu. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa
melakukan suatu amalan dengan mempersekutukanku dengan selainku, aku meninggalkannya dan sekutunya. Aku meninggalkannya dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Sadaqallahul azim.